Alhamdulillah kaum muslimin yang berusaha di malam mengisi masjid Sayyidina Umar bin Khattab. Malaysia doakan kuasanya Tan Sri, Datuk Sri, Datuk Datuk, hati-hati muslimin muslimah, ashabul fadilah, guru, para alim ulama, hadirin hadirat, anak-anak yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah pada malam ini saya merasa cukup seronok dan berhati dalam majlis ini. Seingatan saya lama sungguh saya tak pernah di sini ceramah waktu malam. Ingat ada dulu sekali forum itulah. Dan adalah satu kali dua kali kunci berlama. Jadi alhamdulillah pada malam ini kita dapat berhubung dan dapat bincang satu mengingat pesan-pesan dari satu sama lain insyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, oleh kerana standard orang sini tinggi, jadi saya ingat kita bicara cara ilmiah dan cara duduk pun aku macam Imam Syafi'i dah. Maksud saya pakai dengar ingat insyaAllah. Jadi saya akan bincang ilmiah dan separah ini. Kalau mampu-mampulah, kalau tak mampu tak boleh kisah. Saya mukadimahkan tajuk kenal ilmu berdasarkan satu buku Tinta Nasihat untuk Penuntut Ilmu. Buku ini ketika mana haji lepas, saya diamanahkan sebagai salah seorang pengajar haji. Kesempatan mengunjung kota suci Madinatul Munawwarah, saya bertemu dengan seorang alim, Allamah Al-Syekh Muhammad Awwamah, usia 70 tahun lebih atau kurang sikit. Beliau berasal daripada Syam, Syria, tapi telah menetap di kota Madinah lebih daripada 37 tahun. Dan beliau mewakafkan seluruh hidupnya untuk ilmu. Dan apa yang menariknya, tingkat atas satu rumahnya yang disewa, maka dijadikan perpustakaan. Kerjanya baca, tulis dan tahqiq kitab-kitab, semak semula. Antara kitab yang dihasilkan ialah mentahqiqkan kitab Musannaf Ibn Abi Syaibah sebanyak 27 jilid. Tebal tuan-tuan. Satu-satu tu macam mushaf Quran yang tebal tu. Mentahqiqkan kitab Abu Dawud Syarah 8 jilid. Dan banyak lagi, bahagian hadis sahaja dia minat. Dan dia menhadiahkan kepada saya satu nuskhah, satu buku, iaitu Ma'alim Irsyadiyah li Sina'ati Talibil Ilmi, petunjuk dalam membina dan membentuk pelajar ilmu yang berwibawa. Daripada situ saya mula membaca, dan alhamdulillah ketika di Makkahul Mukarramah kami dapat siapkannya dan ringkaskannya. Maka pada malam ni kita nak bincang isu ni insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, dalam buku ini saya mulakan dengan hakikat ilmu. Apakah itu ilmu? Ilmu ini pengetahuan dan juga makrifah. Tapi ilmu lebih hebat daripada itu, merupakan nama dan juga sifat Allah. Sifat Allah ilmun, sifat Allah kaunuhu alimah, sifat ma'ani dan sifat ma'nawiyah. Saat yang sama Allah digelar atau dinamakan dengan Al-Alim, Al-Hakim, Al-Khabir,
dan seumpamanya yang menunjukkan mempunyai ilmu. Ilmu ini sebenarnya apa dia? Pertama, Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala menyatakan tidak seharusnya seorang itu bercakap tentang halal dan haram melainkan adanya ilmu. Sumber ilmu ini pertama daripada Al-Quran, daripada hadis, daripada ijma' kesepakatan ulama, dan juga daripada qiyas. Pendapat yang kedua dikemukakan oleh guru kepada Imam Syafi'i dan murid kepada Al-Imam Abu Hanifah, iaitu Muhammad ibn Al-Hasan Al-Syaibani. Beliau juga mengemukakan ilmu ini ialah apa yang terwujud dalam kitab Allah, dalam sunnah Nabi SAW, ijma' para sahabat, sepakat di kalangan sahabat dan seumpamanya, serta istihsan atau dilihat pada hukum akalnya adalah baik. Ibn Abdul Bar ketika menafsirkan antara dua pandangan ini, jawapannya adalah hampir sama. Pendapat yang ketiga ialah pendapat Imam Malik rahimahullah. Imam Malik bila sebut tentang ilmu dan hikmah, mentarifkan bahawa ia adalah cahaya yang Allah hidupkan dengannya kepada siapa yang dikehendaki. Hakikat ilmu sebenar bukanlah semata-mata seorang itu boleh menghafaz banyak, boleh ingat banyak. Dia tak ada kerja, balik dia tengok dalam Google, dia tengok masalah, dia pergi kedai kopi, buat syekh, entah tahu tak masalahnya, itu tak banyak rojok, tak tahu. Jadi dia bangga, dia rasa dia ada ilmu sebenarnya. Dengan menyebut beberapa pandangan pendapat, adakah itu ilmu? Jawab dia tidak. Satu ungkapan yang cukup hebat dinyatakan, laisal ilmu bikasratir riwayah, innamal ilmu khasyah. Ilmu ni bukan banyak riwayat, tapi ilmu itu mesti dijelmakan melalui rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dinyatakan rasul hikmati makhafatullah. Rasa takut kepada Allah itu di mana ia merupakan sebagai kepala kepada hikmah. Hal ini berbetulan dalam nas ilahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang diriwayatkan. Rasulullah SAW sebut banyaklah, dan hadis ilahi dalam surah Fatir, firman Allah Ta'ala, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, sesungguhnya yang hanya takut kepada Allah benar-benar adalah para ulama. Jadi itu tarif Imam Malik. Kalau sebut ilmu ni, kalau orang itu makin samsing dan takabur kepada Tuhan, dia tidak ada ilmu, tuan-tuan. Ia hendaklah mewarisi rasa takut kepada Allah. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala pernah menyatakan, laisal ilmu binutqihi walakinnal ilma bifi'li. Ilmu ni bukan sekadar pandai menyusun atur bilah-bilah mutiara kata, tapi ilmu itu mestilah diselarikan dengan perbuatan. Justru dalam Islam bila sebut ilmu, dia kena ada 4 syarat. Pertama, mempunyai maklumat dan ilmu itu sendiri. Kedua, mesti mengamali ilmu tersebut. Ketiga, mesti menghayati ilmu tersebut, dia rasa penghayatan. Dan yang keempat, boleh menatijahkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barulah orang panggil ada ilmu. Kalau sekadar tahu sahaja tapi samsing, takabur, dia bukan ilmu. Tengok tuan-tuan, bila mana Allah Subhanahu wa ta'ala ceritakan kisah Nabi Adam alaihissalam, apa kata malaikat? Malaikat bila mana disuruh untuk menceritakan nama-nama, yakni makhluk-makhluknya, malaikat menyatakan, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci kamu, kami tak ada ilmu langsung melainkan apa yang kamu ajar pada kami. Sesungguhnya engkau maha mengetahui lagi maha bijaksana. Dalam ayat yang rekah ni,
sebut tentang ilmu mushtaqatnya 4 perkara. Pertama, menafikan ilmu, la ilma lana. Kedua, mensabitkan ilmu yang Allah ajar, illa ma 'allamtana. Ketiga, mendatangkan 2 sifat ilmu itu, nama Allah, iaitu innaka antal alimul hakim, al-alim dan al-hakim. Itu pandangan Imam Malik. Al-Imam Al-Khattabi rahimahullahu ta'ala pula, bila mana sebut ilmu, apa kata Imam Khattabi? Kata Imam Khattabi, al-ilmu abyanu minat ta'rif. Ilmu ini lebih jelas daripada untuk didefinisikan. Tuan-tuan, orang mari duduk sini, duduk ceramah depan kita ni, tiap-tiap malam ada macam-macam jenis ustaz, macam-macam jenis tok guru, macam-macam jenis kiai, macam-macam jenis syekh mari ceramah. Orang putih, orang Arab, orang Melayu, macam-macam lah ceramah. Tapi apa yang terdetik pada pemikiran kita bila kita tengok orang tu ceramah, apa kita kata? Orang ni berilmu, autak je. Orang ni boleh tahan ke? Orang ni saya rasa makan tak sempat dengan saya ni, banyak maklumat baru. Tengok. Kenapa? Apakah dia bawa 3 guni ilmu tepi dia? Tak ada. Tak nampak berguni-guni pun ilmu. Kosong. Ilmu orang tak nampak. Boleh kita tanya, ilmu tuan ada berapa kilo? Ataupun ada berapa meter panjang? Tak ada. Tapi dengan sebab dia bercakap, kita tahu dia ada ilmu. Dengan sebab dia mengolah satu-satu isu, cara dia jawab, cara dia susung atur ucapannya, fahamlah kita orang ni orang yang ada ilmu. Bagaimana dia susung maklumatnya, bagaimana dia menterjahkannya dari segi wajah istidlal dan hukum yang hendak diputuskannya, maka kita faham itulah ada ilmu atau tidak. Jadi rupa-rupanya Al-Khattabi rahimahullah bila mentakrifkan ilmu, dia kata secara badihi, secara mudahnya orang yang faham, cerdik, tengok orang, dia tahu dah orang ni ada ilmu atau tak. Seorang cikgu, dia tahu cikgu tu lebih hebat pada dia atau tidak. Kenapa dia tahu? Sebab dia ada ilmu tentang kecikguan itu, keguruan itu. Jadi ini banyak ni kaedah pedagoginya, biang-biang. Seorang pentadbir yang baik, bila dia tengok sistem idari, bagaimana cara pengurusan, time management, begitu juga tentang urusan yang berkaitan dengan kehidupan ini, cara dia, maka kita tahu dia ni ada ilmu dalam bidang tersebut. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, isu yang kedua, pembahagian ilmu. Ilmu ini boleh kita bahagikan kepada beberapa. Pertama, kita bahagi ilmu yang bersifat alat atau wasilah. Ilmu ini tak penting, tetapi penting kerana dengan ilmu ini kita akan faham ilmu hakikat sebenar. Ilmu bahasa, ilmu grammar, ilmu nahu, ilmu saraf, ilmu balaghah dan sebagainya yang menyebabkan kita memahami maksud yang hendak dikhabarkan dalam nas ilahi, dalam hadiyun nabawi atau dalam ibarat kitab yang kita baca itu. Kedua, ilmu matlamah atau ghayah atau maqasid, macam ilmu fiqh, ilmu tasawuf, ilmu tafsir, ilmu tauhid dan sebagainya. Pembahagian yang kedua tentang ilmu ada 2. Pertama, ilmu bermanfaat. Kedua, ilmu tak bermanfaat. Apa makna manfaat? Bila kita sebut ilmu bermanfaat, ilmu tersebut yang menatijahkan kita rasa takut ke Allah. Ilmu tersebut menyebabkan kita menuju ke syurga Allah. Ilmu tersebut menyebabkan kita selamat daripada neraka Allah. Ilmu tersebut mengesahkan ibadat kita. Ilmu tersebut hakikat akidah dan tauhid kita benar, keimanan kita kepada Allah, selamat daripada syirik dan perkara yang tidak diizinkan oleh Allah. Itulah ilmu bermanfaat. Kalau kita dapat ilmu ini, maka itulah kita disuruh cari. Tapi kita dilarang daripada ilmu yang tidak memberi manfaat, ilmu yang tak memberi apa faedahnya,
ilmu sihir, ilmu tenung nasib, ilmu yang tak ada kebaikan, bahkan didosakan kita dalam mizan akhirat kita. Maka ini kita tak mahu. Tuan-tuan, seperkara yang suka saya nyatakan, ilmu bermanfaat ini, sebab ilmu ini yang bagi siapa? Allah. Maka kita diminta berdoa kepada Allah, minta ilmu. Sebab itu dalam nas ilahi menyebut wa qur rabbi zidni ilma. Katakanlah wahai Tuhanku, tambahkanlah bagiku ilmu. Allah yang bagi ilmu. Dalam riwayat yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis Bukhari, apa kata Rasulullah SAW? Wa innama ana qasimun wallahu yu'ti. Aku ni tukang bagi je, tapi yang beri Tuhan. Apa makna bagi dan beri? Contohnya Nabi mengajar, tapi Nabi bagi, orang ni pun Nabi bagi semua, tapi yang beri faham, hak ni dapat banyak kefahaman, hak ni sikit, hak ni betul-betul faham. Siapa dia bagi? Allah. Bahkan kadang-kadang ada orang yang mengajar, duduk depan ceramah, menyampaikan ilmu, yang mendengar ceramah itu jauh lebih baik daripada apa yang orang yang ceramah tu. Sebab itu Rasulullah SAW bersabda, rubba hamili fiqhin ila man huwa man afqah wa aw'a minhu. Boleh jadi orang yang baru fiqh itu menyampaikan kepada orang, orang tu jauh lebih faham daripada dia, lebih bijak. Kita tak boleh kata ini sifat ilmu, tuan-tuan. Baik, jadi satu perkara yang kita kena ingat, mengikut riwayat Ummu Salamah. Ummu Salamah isteri Nabi. Ummu Salamah meriwayatkan dalam hadis yang disebut oleh Ibnu Abi Syaibah dalam kitab Al-Musannaf. Ummu Salamah kata, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam setiap kali semayang subuh, bila sudah tahiyat akhir, sebelum bagi salam, dia akan baca satu doa. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbalah. Ya Allah, ya Tuhanku, aku minta kepadamu ilmu bermanfaat, rizki yang baik, dan amalan yang diterima. 3 perkara ni, tuan-tuan. Disebut ilmu bermanfaat mayang subuh pagi-pagi, bukan wajib, tapi Nabi baca. Tuan-tuan, kadang-kadang kita ni terlepas pandang. Kita umur 40 tahun, 50 tahun, Allah, malam ni baru dengar doa ni ustaz. Tak ada apa, pergi belakang beli buku, buku surat 28, mengapa. Tuan-tuan, penting kita start dengan sembahyang subuh. Walaupun kita sembahyang sunat, tapi kita baca doa pagi-pagi. Nombor 1, selepas daripada acara wajib bacaan itu yang ditambah disunatkan, kita minta ilmu bermanfaat pagi-pagi, tuan-tuan. Starting daripada sembahyang tu, mengakhiri khatimah sembahyang subuh dengan minta Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah, minta ilmu bermanfaat. Kedua, wa rizqan tayyiba, rizki yang baik. Yang ketiga, wa amalan mutaqabbala, amalan yang diterima. Dapat 3 ni sebenarnya itulah hakikat dunia ana yang punya. Kita akan bahagia, tuan-tuan. Apa lagi kita nak apabila kita dapat 3 perkara ni? Sebab itu Rasulullah SAW pesan kepada kita, salullaha ilman nafi'a wa ta'awwazu billah min ilmin la yanfa'. Hendaklah kamu selalu minta doa kepada Allah supaya dikurniakan ilmu yang bermanfaat, dan jangan minta berlindung daripada ilmu yang tidak memberi manfaat. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW pagi-pagi selalu baca doa dengan minta berlindung 4 perkara. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa', wa min qalbin la yakhsha, wa min nafsin la tashba', wa min ainin la tadma', wa min da'watin la yustajabu laha, wa fi riwayatin wa min haula'il arba'. Maksudnya,
Ya Allah, aku minta berlindung dengan Engkau daripada ilmu tak memberi manfaat. Aku minta berlindung dengan Engkau daripada hati yang tidak khusyuk. Aku minta berlindung dengan Engkau daripada nafsu yang tak pernah kenyang, daripada mata yang tak pernah menggugurkan air mata kerana takutkan Allah, daripada doa yang tak dimustajabkan. Itu Nabi ajar kita supaya berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seterusnya tuan-tuan, kita nak bincang sedikit kelebihan ilmu. Nas ilahi Al-Quran banyak. Kalau nak bincang panjang, cukuplah Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah pasti angkat orang yang ada ilmu di kalangan kamu dan orang yang beriman ni dengan beberapa darjah. Ibn Abbas radhiyallahu anhuma menafsirkan antara satu darjat dengan satu darjat tu seolah-olah perjalanan 500 tahun perjalanan. Nak ceritanya jauhnya antara satu darjat dengan satu darjat yang lain. Dan Allah sengaja tanya, kul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah, adakah sama orang ada ilmu dengan orang tak ada ilmu? Ya, dia tak sama, jauh beza. Orang ada ilmu kadang-kadang kita tengok macam mana dia akan dapat pahala banyak. Orang tak ada ilmu mungkin pahala dia sikit. Contoh, Juwairiyah isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk selepas mayang subuh duduk zikir. Kuat zikir, contoh. Ialah isteri Nabi Ummahatul Mukminin, baguslah zikir. Nabi keluar dah jalan, banyak bertemu sahabat, adalah tugasannya. Mungkin sejam dua atau lebih sikit atau kurang sikit. Rasulullah SAW pulang, tengok Juwairiyah. Nabi kata, ya Juwairiyah, apa yang hang buat ni? Apa buat? Zikir ya Rasulullah SAW. Rasulullah kata, kau zikir? Ya. Dari tadi? Ya, dari tadi. Juwairiyah, kamu nak tak aku ajarkan kepada kamu zikir ini? Sebut saja beberapa kali, sama seperti masa yang kamu zikirkan banyak. Buat zikir nak dapat banyak. Juwairiyah kata, nak ya Rasulullah. Rasulullah SAW menyatakan, bacalah subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati. Berapa jam sebut? Bukan berapa jam, seminit pun tak sampai. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati. Kan pendek. Itu baca lambat tu. Kalau baca cepat lagi mungkin dalam 10 saat je atau kurang lagi. Tengok, buat sikit dapat banyak. Sebab itu dengan ilmu ni penting. Kemudian saya sebut pendapat Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, menceritakan sepakat di kalangan imam-imam yang 4 dan juga ramai lagi menyatakan menuntut ilmu itu jauh lebih baik daripada sembahyang sunnah. Dinisbahkan kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, belajar ilmu itu lebih baik daripada sembahyang sunat walaupun 1000 rakaat. Saya contoh, kita duduk di rumah, balik petang pukul 5.30, berehat sekejap, bersantai. Pukul 6.30 mandi. Sudah mandi pukul 7 lebih siap dah. Kebetulan kita Allah beri rezeki sikit rumah sederhana sesuai, maka kita jadikan di rumah kita sebilik untuk sembahyang. Maka kita pun ajaklah isteri kita, jom yang kita sembahyang yang. Isteri pun sembahyang sama kita. Sudah sembahyang kita paling kat dia, kita kata, awak masaklah. Awak, saya minta jangan ganggu saya nak sembahyang sunat. Kita pun sembahyang sunat sampai pukul 9.30. Dapatlah 40 rakaat. Ada hari dapat 45, 44, ada hari dapat 36 rakaat. Jadi tiap malam kita buat macam tu. Pukul 9.30 pagi bini, jom kita sembahyang isyak.
Kita rasa kekuatan bagi kita sebab kita sembahyang sunat banyak. Kita seronok yang amat sangat sebab kita boleh konsisten, kita boleh istiqamah sembahyang sunat. Bagus tak kita? Bagus. Tapi nya tuan-tuan, jiran kita sebelah waktu petang macam kita juga, dia mandi-mandi, dia siap. Pukul 7 lebih sikit, 7 suku, kita nampak dia dengan bini dia, dengan anak-anak dia tu naik kereta pergi ke masjid Saidina Umar. Sampai ke masjid Saidina Umar, masuk masjid, langkah kaki kanan, baca dulu bismillahirrahmanirrahim, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma fili, Allahumma ftah li abwaab rahmati. Tengok tabung masjid, letak dulu RM1 ataupun RM5. Masuk sembahyang sunat, kemudian tunggu niat iktikaf, kemudian jawab azan, kemudian sembahyang berjemaah, kemudian dengar majlis orang mengajar. Isyak balik, singgah kedai makan lacikan ke apa ke, sup giabok ke apa ke, pulang. Wallahi, kawan kita, jiran kita itu jauh lebih baik daripada kita. Kita duk syok, kita kata kita boleh 40 rakaat semalaman dah semayang banyak, tapi kita tinggalkan dan kita abaikan satu prinsip yang penting, menuntut ilmu. Tuan-tuan, orang yang lagi bijak, dia makin kuat menuntut ilmu. Seorang yang terkenal, seorang tokoh cendekiawan barat daripada Perancis, Gustave Le Bon, dia kaji tokoh-tokoh ulama Islam. Salah seorang yang dikaji namanya Al-Bairuni. Al-Bairuni nama sebenarnya Abu Raihan Al-Bairuni, dan dikatakan Al-Bairuni ni jauh lebih hebat daripada Socrates, daripada Plato, daripada Aristotle, puak-puak falasifah ataupun ahli falsafah Greek Yunan lama. Dia bijak, tapi dia orang Islam. Dalam usia 78 tahun dia nak meninggal dunia. Sakaratul maut, boleh menafas sekejap-sekejap. Anak-anak murid dia datang. Bila anak murid dia datang, dia berhentikan sekejap, dia panggil anak murid dia. Dia kata, aku nak bincang dengan kamu semua hukum tentang pesaka berkenaan dengan nenek yang rosak, Al-Jaddul Fasid. Macam mana? Anak murid dia mengiling. Tok Guru, dalam keadaan macam ni, macam mana ni Tok Guru? Tok Guru berehat, Tok Guru tumpu, tak payah bincang. Tok Guru dalam keadaan begini. Apa dia bagi tahu satu jawapan yang patut ditulis dengan tinta emas. Dia kata, la'an alqallaha alima khairum min an alqahu jahilah. Bahawa aku bertemu menghadap Allah dalam keadaan alim jauh lebih baik daripada aku menghadap Allah dalam keadaan jahil. Sudah bincang kawan itu turun, nampak sesak nafas, mati. Siapa tahap tu? Saat hanya beberapa detik masanya untuk dihabiskan, menghembuskan nafas terakhir, tetap masih lagi menuntut ilmu. Ni orang-orang yang hebat, tuan-tuan. Kita amat bimbang bila mana ilmu agama ini daripada tokoh yang berwibawa itu, kita tak sempat mengutip mutiara ilmu itu, dia mati dulu. Sebab itu Sa'id bin Jubair, seorang ulama yang besar di kalangan tabi'in, bila ditanya bilakah berlakunya kemusnahan manusia, katanya bila mana orang alim tu mati, kemudian generasi bawahan tu tak sempat nak pungut mutiara ilmu. Sebab sifat ilmu ini dia tidak boleh diwarisi. Ilmu ini berdasarkan kepada belajar, kesungguhan kefahaman. Ibn Abbas menyatakan, innamal ilmu bitta'allum, innamal rajulu la yuladu alima. Ilmu ni dengan belajar, dan tak ada seorang pun lahir dalam keadaan alim. Dia alim, anak dia tak mesti alim. Kenapa? Kerana proses ilmu ini dalam bentuk yang lain. Baik, seterusnya kita nak bincang sedikit betapa lobanya para ulama zaman dahulu menuntut ilmu.
Saya ambil contoh Ibnu Daqi Al-Aid, seorang tokoh ulama besar bermazhab Syafi'i, Mesir. Meninggal sekitar tahun 700 Hijrah lebih, artinya hampir 700 tahun lepas dah. Ibnu Daqi Al-Aid ini orang alim besar mazhab Syafi'i. Satu hari dia dengar berita telah dicetak buku yang dikaryakan oleh Imam Ar-Rafi'i yang bertajuk Asy-Syarhul Kabir. Buku tu berjilid-jilid. Maka dia beli buku tersebut dengan harga 1000 dirham. Kemudian kerjanya baca, sehingga akhirnya dia berhenti hanya semayang, dan dia dapat khatamkan buku tersebut sebab dia loba baca. Al-Imam Al-Muzani rahimahullahu ta'ala dikatakan membaca kitab tuan gurunya, beliau adalah murid kepada Imam Syafi'i, kitab Ar-Risalah 500 kali dia khatam. Katanya, wallahi tidak sekali aku khatam melainkan aku rasa aku dapat ilmu baru. Itu hebatnya imam kita, Imam Syafi'i. Al-Imam Nawawi mempelajari ilmu 12 mata pelajaran sehari, setiap hari, dan kerjanya membaca, menulis, mengkaji, mengkaryakan. Dia mati dalam usia kurang 45 tahun. Tapi kalau kita tengok karyanya telah memenuhi maktabah-maktabah perpustakaan Islam di seluruh dunia. Kita tengok di kota Madinah, dalam Masjid Nabi ada orang ngajar kitab dia. Kitab Riyadhus Salihin kita kenal, Matan Arba'in Nawawiyah, kitab Majmu', kitab Raudatul Talibin, macam-macam lagi kitab yang dikaryakan, dan nilainya cukup tinggi. Itulah hebat barakat ilmu. Dan kita tengok ada ulama yang belajar lama masa. Al-Imam Abu Hanifah berguru dengan tok guru dia Hammad lebih daripada 17 tahun. Abu Yusuf berguru dengan Imam Abu Hanifah berbelas-belas tahun. Ada yang terpaksa musafir berkelana mencari ilmu. Mereka mengkaji ilmu banyak. Imam Syafi'i buat pelayaran lebih daripada 8 kali pelayaran ke Madinah, ke Baghdad, ke Kufah, ke Basrah, ke Syam, ke Yaman, dan berakhir pada tahun 199 Hijrah sehingga dia wafat, dia meninggal dunia pada tahun 204 Hijrah. Dia berada di mana? Dia berada di Mesir. Musafir menuntut ilmu. Duduk Mesir, dia tok guru besar. Dia belajar dengan seorang perempuan, Sayyidah Nafisah radhiyallahu anha, keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi azan berhenti dulu ke teruslah dulu? Biasanya berhenti dulu. Okey, kita berhentilah dulu. Wallah.